Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita, kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-9, kuliah ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi kita telah pun menyentuh dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan aqsamul wajib, dan pada minggu lepas kita telah menyentuh dua bahagian ataupun dua kategori di bawah perbincangan ataupun perbahasan al-wajib, dan insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi dua lagi kategori ataupun dua lagi bahagian pembahagian al-wajib. Kalau minggu lepas kita menyentuh berkenaan dengan al-wajib bin nazar ila waqti adaihi, yang terbahagi kepada wajib mutlak dan wajib muqayyad. Kemudian pembahagian yang kedua, al-wajib bin nazar ila taqdirihi wa adami taqdirihi, yang juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu wajib muhaddad dan juga wajib ghairu muhaddad, ataupun istilah lain kadang-kadang digunakan wajib muqaddar dan juga wajib ghairu muqaddar. Manakala hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan perbahasan aqsamul wajib, al-wajib bin nazar ila ta'ayyunil matlub wa adami ta'ayyunihi. Al-wajib dari segi ataupun dari kategori ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan sebagai wajib muayyan, dan yang kedua wajib ghairu muayyan. Jadi apakah yang dikatakan wajib muayyan itu? Wajib muayyan ini adalah satu tuntutan, satu kewajipan yang dituntut oleh syarak bi'ainihi. Maksudnya ditentukan jenis perbuatan ataupun jenis tuntutan wajib tersebut min ghairi takhyirin lil mukallaf, tanpa ada pilihan kepada mukallaf baina umurin mukhtalifah, antara beberapa perkara. Maksudnya syarak dalam wajib muayyan ini menentukan bahawa perbuatan itu adalah wajib dan tidak ada pilihan kepada mukallaf untuk melakukan perkara yang lain, sebab yang diwajibkan itu adalah telah ditentukan. Contohnya macam as-salah, macam solat. Bila Allah Subhanahu wa taala firmankan wa aqimus salah contohnya, maka yang dituntut, yang diwajibkan mukallaf untuk melakukannya ialah perbuatan solat itu dan bukan benda lain. Jadi tidak ada pilihan, mau tak mahu kena laksanakan solat itu. Okey, jadi tidak ada pilihan A, B, C. Satu je pilihannya, iaitu solat itu sendiri. Begitu juga dengan puasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh mukallaf untuk berpuasa, maka perbuatan puasa itu sahaja yang kena buatlah. Dan tidak ada pilihan A, B, C. Kalau Allah suruh puasa, kita nak solat pula. Allah suruh solat, kita nak puasa pula. Tak boleh. Sebab setiap tuntutan, sama ada puasa ataupun solat, itu telah pun ditentukan dan tidak ada pilihan kepada mukallaf untuk melakukan pilihan. Dan hukum bahagian ini ataupun kategori ini adalah adamu bara'ati zimmah illa bi fi'lihi bi ainihi. Tanggungan ataupun kita panggil tanggungjawab kita tidak akan terlepas kecuali lah kita melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh syarak tersebut. Okey, jadi tidak ada pilihan dalam melaksanakan kita panggil tuntutan kewajipan tersebut. Baik, itu dipanggil al-wajibul muayyan. Al-wajib ghairul muayyan huwa ma talabahu syari' la bi'ainihi walakin dhimna umurin ma'lumah walil mukallafi an yakhtara wahidan minha li ada'i hadzal wajib. Manakala bahagian ataupun kategori kedua,
di bawah tajuk ini ialah dipanggil wajib ghairu muayyan. Wajib tetapi tidak ditentukan. Kan? Iaitu satu tuntutan wajib yang dituntut oleh syarak bukan berdasarkan ain, bukan penentuan sesuatu perkara, tetapi yang wajib dilakukan itu boleh pilih, kan? Dimna umurin ma'lumah, boleh pilih daripada antara perkara-perkara yang telah ditentukan oleh syarak. Maksudnya begini, untuk kategori kedua ni, syarak telah memberi pilihan. Okey, jadi pilih salah satu. Jadi syarak tidak menentukan A sahaja yang boleh buat. Ada pilihan A ataupun B, ataupun ada 3 pilihan A, B, C. Yang wajib kena buat, tapi tidak ditentukan sama ada A ke, B ke ataupun C ke. Jadi mukallaf boleh pilih antara yang diberi pilihan tersebut. Okey, walil mukallaf an yakhtara wahidan minha li ada'i hadzal wajib. Jadi mukallaf itu boleh memilih salah satu sahaja daripada 2 ataupun 3 pilihan wajib itu untuk melaksanakan tuntutan wajib. Okey. Jadi yang nak pilih ni kadang-kadang 1 daripada 2, kadang-kadang 1 daripada 3. Sebagai contohnya, kalau pilihan wajib ni ada 2, kan? Contohnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah kita panggil surah Muhammad ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma manna ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Okey, jadi yang bermaksud, dan dengan demikian itu apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan, yakni jihad, maka pancunglah leher mereka sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya serta mengalahkan mereka, maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserah kepada kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan tersebut dengan tiada sebarang penebusan, atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusan. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh sehinggalah berakhir peperangan jihad itu. Baik, jadi dalam waktu peperangan, sekiranya pihak tentera Islam dapat menawan musuh Islam lah, kan? Jadi ada 2 option yang wajib di situ. Sama ada kita menawan musuh tersebut tanpa kita beri tawaran penebusan. Maksudnya kalau contoh penebusan ni, kalau dia boleh berikan kita ganjaran ataupun wang tebusan, maka kita boleh bebaskan dia. Okey. Jadi ada 2 option di situ, tapi dua-duanya tu dianggap wajib. Kan? Sama ada kita tahan mereka tanpa penebusan, ataupun kita membebaskan mereka dengan ada penebusan daripada pihak mereka. Jadi ayat ini syarak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam, golongan mukallaf, supaya melakukan ataupun pilih salah satu. Sama ada kita nak menawan ataupun menahan mereka tanpa kita offer wang penebusan, ataupun kita memberi pengampunan kepada mereka tetapi bayar sedikit pampasan ataupun wang penebusan. Okey. Contoh yang lain itu yang ayat tadi itu, kalau kita kata ada pilihan yang wajib tu 1 daripada 2, daripada 2 option. Sekarang ni contoh kalau yang wajib tu hanya 1, tapi ada 3 pilihan yang wajib, kan? Iaitu dalam contoh kafaratul yamin, kan? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ini berkaitan dengan kafarat yamin ataupun kafarat sumpah. Apabila seseorang itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak melaksanakan, termasuklah nazar. Kita bernazar
untuk melakukan perkara-perkara tertentu tetapi kita tidak melaksanakan, maksudnya kita langgar sumpah, kita langgar nazar, maka dalam hukum fiqh Islam ini mereka yang melanggar kafarat, mereka yang melanggar sumpah akan dikenakan kafarah, kan? Dan kafarah itu yang wajibnya satu sahaja, tetapi Allah bagi option, Allah bagi pilihan, di mana pilihan itu ada 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan pertengahan, maksudnya makanan yang biasa kita bagi keluarga kita makan, ataupun au kiswatuhum, option kedua, iaitu memberi pakai kepada 10 orang miskin juga, juga dengan pakaian yang maksudnya yang tidaklah murah dan tidaklah terlalu mahal, pertengahan. Dan option ketiga, au tahriru raqabah, iaitu membebaskan hamba. Okey, jadi dalam contoh kafaratul yamin, kita buat satu sumpah ataupun azar, kemudian kita langgar sumpah dan ataupun nazar tersebut, maka kita kena bayar kafarat. Okey, kafarat ni dalam fiqh Islam Allah bagi option. Ada 3 perkara yang boleh dilakukan dan yang wajib dilakukan hanya satu sahaja. Jadi kita boleh pilih daripada 3 perkara ini, sama ada nak bagi makan 10 orang miskin, ataupun nak bagi pakaian 10 orang miskin, ataupun yang ketiga tu nak memerdekakan hamba. Okey, so zaman sekarang merdekakan hamba tidak akan berlaku lah. Jadi ada 2 option di situ, sama ada kita bagi makan 10 orang miskin ataupun memberi pakaian 10 orang miskin. Okey, itu yang wajib. Tapi andai kata ketiga-tiga ini maksudnya nak bagi makan 10 orang pun tak sanggup, tak mampu, dia dah buat sumpah, dia langgar tapi dia tak mampu. Nak bagi makan 10 orang miskin pun tak mampu, nak bagi pakaian 10 orang pun tak mampu, merdekakan hamba apatah lagi lah, memang tak ada sekarang ni. Jadi apa option yang ni? Jadi sebagai ganti kepada 3 ni, dia kena puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam. Kalau tak mampu 3 option yang wajib tersebut, maka dia boleh ganti dengan 3 hari puasa. Baik. Ini sebagai contoh yang kita katakan pembahagian al-wajib, melihat dari sudut penentuan ain ibadat tersebut ataupun ada option di situ. Okey, so dia ada 2 lah. Satu, kita buat rumusan. Yang pertama, kita panggil wajib muayyan ni, maksudnya ibadat itu, benda yang diwajibkan itu telah ditentukan oleh syarak yang kita tidak boleh ada pilihan di situ. Contoh macam solat, puasa dan sebagainya. So bila Allah minta kita solat, maka solatlah yang kita kena buat. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil wajib ghairu al-muayyan. Wajib tetapi tidak ditentukan. Maksudnya ada option, ada pilihan 2-3. Yang wajib buat hanya satu sahaja. So kita boleh pilih daripada salah satu, sama ada 2 ataupun 3 perkara tersebut. Baik. Kemudian seterusnya, perbahasan al-wajib. Kategori yang keempat, kita akan melihat al-wajib bin nazar ilal mutalabi bihi. Kan? Iaitu dari sudut tahap wajib tu macam mana. Okay, al-wajib bihadzal i'tibar terbahagi kepada 2. Yang pertama dipanggil wajib aini ataupun selalu kita biasa dengar fardu ain, dan yang kedua dipanggil al-wajib al-kifai ataupun fardu kifayah. So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain dan juga fardu kifayah menurut ilmu usul fiqh. Al-wajibul aini ma tawajjaha fihi at-talab al-lazim ila kulli mukallaf, iaitu tuntutan untuk melakukan perkara yang wajib itu diberikan ataupun dihadapkan kepada setiap seorang individu mukallaf. Maksudnya semua wajib. Kan? Ataupun takrif yang lain, ma talaba syari'u husulahu min kulli wahidin minal mukallafin, iaitu tuntutan satu perkara, tuntutan yang wajib yang diminta oleh syarak supaya setiap individu mukallaf untuk melaksanakan. Jadi tak boleh wakil dekat orang. Sebab contohnya macam solat lah. Macam solat. Bila solat ni,
Allah kata wa aqimus solah, maka setiap individu muslim mukallaf wajib kena solat. Okey. Kerana maksud syarak dalam kategori wajib aini ni ialah perbuatan ibadat ataupun perbuatan wajib itu dan juga perbuatan wajib itu dilakukan oleh setiap individu mukallaf. Okey, itu maksud syarak dalam wajib aini. Maka dalam wajib aini ataupun fardu ain ni tidak boleh kita wakil dekat orang tolong sembahyang bagi pihak kita. Maksudnya kalau masih hidup lah. Okey. Kalau dah meninggal dunia tu, kalau kita nak qada dan juga buat haji ataupun buat solat untuk orang yang telah meninggal dunia, itu ada khilaf para ulama. Okey. Tapi yang kita cakap ni, kalaulah kita masih hidup, mak ayah kita masih hidup, kawan-kawan kita masih hidup, anak isteri kita yang mukallaf masih hidup, maka setiap individu yang disebutkan tadi yang bersifat mukallaf wajib untuk melaksanakan solat ataupun puasa dan tidak boleh mewakilkan kepada pihak orang lain untuk melakukan ibadat tersebut. Yang kedua, al-wajib al-kifai ataupun fardu kifayah. Ma talaba syari'u husulahu min jama'atil mukallafin la min kulli fardin minhum. Iaitu tuntutan wajib yang diminta oleh syarak daripada sebahagian mukallaf sahaja, bukan setiap individu. Kan? Kerana maksud syarak dalam bab fardu kifayah ini ialah terhasilnya perbuatan tersebut tetapi tidak melihat dari aspek setiap individu. Kan? As long as selagi mana perbuatan yang wajib itu terlaksana, tak kiralah ada sebahagian sahaja yang buat, itu sudah memadai. Itu yang membezakan antara fardu ain dan juga fardu kifayah. So kalau fardu ain ni semua orang, setiap orang mukallaf kena buat. Manakala kalau fardu kifayah, kalau sebahagian buat, maka sebahagian yang tak buat itu terlepas tanggungan. Contohnya macam apa? Contohnya macam jihad. Okey. Jihad ni kalau kita panggil tugas berjihad, kalau dah sebahagian mengambil tanggungjawab tersebut. Kalau contoh dalam realiti hidup sekarang ni, kita ada tentera. Kan? Tentera yang mengawal keselamatan negara. Maka itu telah terlaksana tuntutan fardu kifayah dalam mempertahankan negara. Okey? Itu kalau secara umum. Maksudnya kalau kita di Malaysia lah khususnya, kita tidak berlaku perang apa, tapi dari segi tahap keselamatan negara kena ada. Maka ditubuhkanlah pasukan tentera, tentera darat, tentera udara, tentera laut dan sebagainya itu. Maka itu telah melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Jadi tak wajiblah semua masuk jadi tentera. Sebab apa? Dah ada sebahagian masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang menjadi tentera. Okey. Tapi kalaulah andai kata negara kita diserang satu hari nanti, kan, dia akan sampai satu masa bila hari takkan berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan antara orang Islam dan juga bukan Islam. Hanya tunggu masa sahaja. Jadi kalau ketika itu, kalau tentera musuh dah menyerang negara kita, maka ketika itu bukan lagi menjadi fardu kifayah untuk berjihad, tapi telah menjadi fardu ain kepada semua orang mukallaf untuk wajib mempertahankan negara. Okey, kemudian contoh lain fardu kifayah ni bab al-qada, bab kehakiman. Kalau sebahagian orang dah menjadi hakim ataupun menjadi pengurus di bahagian kehakiman tersebut. Contoh macam kat Malaysia kita ada Jabatan Kehakiman Syariah, itu kalau undang-undang Islam, dan juga kita ada Jabatan Peguam Negara yang menguruskan hal ehwal undang-undang sivil. Okey. Jadi dah ada sebahagian, sama ada kementerian ke agensi ke jabatan dan sebagainya telah menguruskan bahagian hal ehwal undang-undang dan kehakiman, maka terlepaslah dosa daripada umat Islam yang lain. Begitu juga dengan al-ifta. Sebahagian telah menjadi mufti, telah menjadi ahli jawatan kuasa fatwa, dan juga di peringkat negeri, kalau di Malaysia ni kita ada jabatan mufti di setiap negeri, maka ada dah satu golongan kecil umat Islam menguruskan hal ehwal kefatwaan, maka
telah terlaksanalah fardu kifayah, kan. Dan banyak contoh-contoh lain lah. Kalau dalam Dr. Abdul Karim Zaidan sebut ni, contoh macam at-tafaqquh fid din. Sebahagian orang menjadi ulama, maka terlepaslah tanggungan ataupun tanggungjawab daripada umat Islam yang lain. Ada usyahadah, melaksanakan kita panggil penyaksian, menjadi saksi di mahkamah kalau berlaku kes apa-apa, kan. Kemudian al-amru bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita ada jabatan agama, kita ada penguat kuasa. Itu semua tu telah melepaskan tanggungjawab fardu kifayah kepada kita. Dan contoh-contoh yang lain lah. Okey. Jadi dalam bab fardu kifayah ni, tuntutan yang wajib itu boleh dilaksanakan oleh sebahagian kecil, dan sekiranya sebahagian kecil itu telah pun melaksanakan tanggungjawab itu, maka terlepaslah kita panggil fardu kifayah. Tapi kalaulah tidak ada seorang pun yang mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka semua orang akan berdosa. Kalau sebahagian dah buat, sebahagian tak buat, kan, semua akan tidak mendapat apa-apa dosa lah, sebab pahala itu walaupun sebahagian buat, tapi dah telah melepaskan tanggungjawab kepada orang lain. Isu dia terbalik, kalau tak ada seorang pun yang buat benda tu, maka bukan kata seorang dua, tapi semua umat Islam, semua mukallaf boleh jatuh berdosa. Contohlah kita bagi, kan, dalam satu kampung ada orang meninggal dunia. Okey. Jadi kita tahu bahawa untuk menguruskan jenazah ini adalah dia fardu, dia wajib, kan, untuk menyelenggara jenazah. Jadi kalaulah ada sebahagian tu imam ataupun badan khairat di kampung tersebut telah menguruskan jenazah, maka umat Islam yang ada di kampung tersebut terlepas daripada dosa. Tapi kalaulah satu kampung tu tak ada seorang peduli, tak ada seorang pun nak uruskan jenazah, kan, maka daripada tu imam sampailah badan khairat ke ataupun siapa-siapa yang ada di kampung tersebut akan berdosa kerana membiarkan jenazah itu tanpa diselenggara. Okey. Jadi itu adalah contoh kepada wajib ataupun fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, satu poin yang menarik yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini, dia kata kalau contoh macam tanggungjawab fardu kifayah ini, sebaiknya dan sepatutnya diambil tanggungjawab tersebut oleh kerajaan. Dan macam tadilah kita dah sebut, kalau kita dalam konteks Malaysia, kita dapati bahawa unsur-unsur fardu kifayah ni memang telah pun diambil berat, telah diambil ataupun telah diuruskan oleh kerajaan. Contoh macam tadilah bab kehakiman, kita dah ada dah Jabatan Kehakiman Syariah. Kalau fatwa, kita dah ada dah Jabatan Mufti. Kita ada tafaqquh fid din, kita ada sekolah, kita ada pondok, kita ada ma'tafiz, kita ada universiti dan sebagainya, kan. Jadi ada dah golongan-golongan yang berilmu dan belajar. So dah terlepaslah tanggungjawab kepada umat Islam yang lain. Kemudian contoh macam amar ma'ruf nahi mungkar, fardu kifayah, dan fardu kifayah itu telah diuruskan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri. Jadi alhamdulillah, kan, saranan yang diambil, saranan yang telah diberikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya ini telah pun dilaksanakan di Malaysia lah khususnya. Jadi itu satu perkembangan yang baik lah. Cuma mana-mana yang kurang, mana-mana yang lompong tu kita boleh tambah baik. Tapi dari segi prinsip umumnya, fardu kifayah ni telah pun dilaksanakan di Malaysia. Okey. Dan satu poin yang sebelum kita menamatkan kuliah pada hari ini, kadang-kadang fardu kifayah ni dia boleh jadi fardu ain. Contoh macam jihad tadilah. Kalau dalam situasi sekarang ini, ketenteraan ini adalah fardu kifayah, kan? Apatah lagi kita dah ada dah sistem ketenteraan kita, maka itu dah terlaksanalah fardu kifayah. Tapi fardu kifayah tersebut boleh bertukar menjadi fardu ain sekiranya contoh macam tadi kita sebut, kalaulah ada pihak musuh telah menyerang Malaysia ini, maka sebenarnya bukan tanggungjawab tentera sahaja, tapi dia telah menjadi fardu ain kepada setiap mukallaf yang ada, yang hidup di Malaysia ini, untuk sama-sama mempertahankan negara, berjihad menentang musuh, kan. Jadi begitu. Itu sebagai contohlah. Dan insya-Allah kita telah pun selesai dalam membicarakan bab al-wajib, definisinya,
dalilnya dan juga contoh-contoh serta bahagian-bahagian ataupun kategori-kategori al-wajib. Dan insya-Allah untuk kuliah yang akan datang kita akan masuk dalam tajuk yang berikutnya, al-matlabus tsani al-mandub, iaitu perkara-perkara yang sunat. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang datang daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.